Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur sekali lagi aku diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan sedikit waktu untuk aku merakamkan video dan berkongsi sebarang maklumat, info dan aku harapkan segala yang aku kongsi hari ini memberi manfaat untuk apa. So, aku harap hampa semua berada dalam kesihatan yang sangat tinggi, level kesihatan hampa sihat, hampa tak ada COVID, tak kena demam sebab sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan. Sekarang hari ni 15 hari bulan, so lebih kurang dalam 12-13 hari dah kita dah puasa. Alhamdulillah, tak sedar dah 13 hari berpuasa. Tak lama lagi nak raya. Tu dah kita semua kalut pakat nak raya je kan. Okay, so Alhamdulillah kali ni aku ada kesempatan. So aku buat video macam biasa. Orang duk banyak komen, sang mana hilang, sang hilang pergi mana, sang hilang mana. Tak, aku tak hilang, aku ada kat sini. Cuma aku I'm a quite busy man now. So tak ada kesempatan dan kita pun tak ada projek yang begitu menarik sampai aku nak buat video. Selalunya kalau benda tu menarik, cantik, tertarik, the bomb, baru aku buat video. Kalau benda tu biasa-biasa, aku tak berapa minat nak buat video. Banyak juga komen yang so buat video macam orang lain buat untuk menarik view. So aku tak berapa lah sebab aku akan kongsikan, insyaAllah aku harap segala benda aku kongsi tu memberi manfaat. Aku tak nak lah buat video prank, lawak-lawak, something yang macam tak apa, so tak nak lah. Aku buat video YouTube ni, aku ingat balik niat utama aku buat video YouTube ni untuk aku berkongsi, dan aku harap segala video aku bagi kat hampa ni dapat manfaat kat hampa dapat guna, dan bila bermanfaat dekat hampa, insyaAllah adalah saham untuk aku bila aku tutup mata. Itu saja, tak ada benda lain dah. Okay, so Alhamdulillah kali ni seperti aku janjikan, penutup bagi kompilasi camp Honda ES5. Asyik ES5 sang je lah sebab budak ES5 bijak-bijak. Terus terang aku cakap hampa, budak ES5 kreatif, dia level, next level tu dia punya level. Sebab dia orang memang next level lah. Memang next level. Aku tak tahu nak cakap macam mana dia punya next level tu. Sebab kita pernah, sebelum ni kita pernah buat video KS5 rokaan biasa, KS5 rokaan standard Chris tu. Lepas tu kita ada KS5 rokaan legenda 110 biasa punya. Lepas tu kita ada KS5 rokaan bearing yang ada jual kat kedai untuk ES5 bearing tu. Lepas tu kita ada cam ES5 rokaan bearing Chris punya, kita masuk ke ES5 juga. Lepas tu dah 5 dah penuh tangan nak pakai sebelah lagi. Lepas tu kita ada cam ES5 rokaan bearing legenda 110. Dan kita juga ada KS5 rokaan BRT. Dekat BRT punya 1.4 tak salah aku ratio dia. Kita ada KS5 rokaan GT 128, dah 8 kat situ. Dan ini adalah penutup bagi kompilasi cam Honda ES5 ku, iaitu cam Honda ES5 menggunakan rokaan Honda Dash 110. Tu dia. 9 lah, maksudnya ada 9. Dan ada juga orang minta sang buatlah cam ES5 head 4 buah tu. Aku, oh dang. Nak tambah lagi kompilasi aku nak cukupkan 10 kan. Tak ada orang hantar head. Tak ada orang hantar head, tak adalah aku nak buat. Aku macam tu je, ada orang hantar head kita buat, tak ada kita tak buat. Takkan aku saja buat sebab nak buat video. Penat juga aku macam tu kan, tak boleh modal sebab nak buat sebatang cam tu tak semudah seperti yang order. Tak semudah macam sang kami nak cam rokaan ni nombor macam ni semua kan. Tak, macam owner ni pun Alhamdulillah dah bagi head kat aku. Dia bukan cakap bagi head, yang dah siap buat masuk rokaan Honda Dash yang aku tak nak sakit kepala nak noter apa semua. Dan dia juga aku bagi masa yang unlimited lah. Dia kata terpulang dekat Ansam bila hang lapang hang buat. Sebab dia pun tahu nak buat sebatang cam ni bukan senang. Sebab biarlah aku bodoh tak pandai, aku tak nafikan benda tu, memang aku bodoh. Cam ni pun dah terkorban 3 batang cam dan ini adalah cam keempat tak salah aku, baru Alhamdulillah jadi. Dan cam keempat ni pun, yang last ni pun sehari suntuk aku ada sebatang cam saja untuk buat cam tu bagi jadi. Sampai sehari buat sang, maksud cam tu memang gila babi lah. Tak juga, aku tak letak sebarang jaminan pun dekat cam yang aku cuba-cuba buat. Yang cuma aku letak jaminan adalah cam tu sampai kat hampa. Maksudnya aku tak scam. Itu saja. So kalau nak menjanjikan kelajuan tu bukan aku. Sebab sebatang cam dia duduk kat situ je. So tinggal kat hang nak olah mutu hang tu jadi lagu mana, jadi lagu mana. Itu saja. Okay, so aku akan tunjuk kat hampa lah bentuk dia macam mana, apa segala benda macam biasalah benda-benda itu, dan aku akan kongsi kat hampa data cam ni yang aku buat. Sebab owner ni pun parah segak ni main tipu ni, sebab head standard wedding penuh apa semua, selam buff 30-26. So banyak masalah yang aku hadap bila head macam tu sebenarnya. Tapi macam tu lah kehidupan, bila kita tak lalui masalah, kita tak belajar. Bila terlalu senang semua benda, smooth je, hang tak belajar something new lah. So head ni pun banyak mengajar aku erti nak buat sebatang cam tu. Bukan senang. Sebab aku pun sampai sekarang Alhamdulillah masih belajar, tak berhenti belajar. Sebab hidup tu untuk belajar. Okay, so jom tunjuk hampa head dia dengan cam dah sekali. Okay, jom. Okay, so seperti aku cakap, aku nak tunjuk hampa cam dia dulu. So first kali aku nak tunjuk hampa, ini adalah bentuk cam Honda ES5 biasa, pakai rokaan biasa.
Memang macam ni lah yang mana kedudukan bonggai dah. Kedua peak ni, loop separation angle dah. Hampa boleh nampak macam ni lah. Ni memang aku bubuh liquid supaya hampa nampak perbezaan dia. So ini adalah cam dah. Dan kalau kita tengok dekat sini, selalu pinggang dia 21 ataupun 20. Ni let's say kita kata 21 je lah. Ni kita boleh lah kita katakan 21. Tak ada masalah pun, sikit je. Standard macam tu lah. Racing, standard memang pinggang 21. Kalau cam tu orang dah buat, dia jadi 20 atau 19, 18. Ni adalah bentuk cam pakai rock arm standard tu lah. Dan ini adalah cam yang aku buat menggunakan rock arm Honda Dash 1110 tu. Nampak? Ni berlubang ni, biasalah kita wedding tak pandai sangat kan. Dia cam wedding ni macam ni lah. Dia tak handsome sangat, tapi dia gila. Nampak? Kalau kita tengok bonggai cam tu, nampak? Kamera tolong bekerjasama. Dia dah duduk macam tu dah. Sedangkan yang ni macam ni. Kamera ni cam on lah. Okay. Dia duduk macam ni. So beza lah. Kalau ni kita tadi pinggang 21 atau 20.8, kat sini pinggang apa pula? Pinggang 15.52. Kat sini 14.6. So macam mana nak set tepek tu? 7mm hilang selalunya dah, memang jenuh dah nak set tepek tu. Habis tu sang buat kan ni, kenapa sang? Sebab kita berbalik dekat head dia. Okay, ini head dia. Okay, ini head dia. Ni head standard, dia selam, dia buat valve balik. Saiz 30-26. Okay. Ni dah masuk rock arm Honda Dash dah. Dia dah buat siap-siap. Jadi aku memang macam tu lah. Kalau orang nak tukar cam yang aku tahu head kena ubah macam ni, kedudukan ni, jadi aku akan cakap hang buat head siap-siap, bawa hantar kat aku. Aku takkan buat cam sahaja. Takkan. Sebab aku nak sukat. Sebab apa? Satu, kita nak tahu panjang valve ni. Lepas tu kedudukan rock arm ni, yang depan ni dengan center ni, dengan dekat body cam. Berapa kita nak buat saiz pinggang cam ni? Kalau rock arm biasa, pinggang cam saya 14.5 ni, skru tepek ni mati dah ni. Mati dah naik jahit. Ini skru tepek duduk macam ni lah. Macam ni lah kelak. Dah jadi macam standard. Sebab apa? Sebab kedudukan dia dah berubah. Yang ni pun dah berubah. So kalau kita masuk, kita buat pinggang 21, confirm. Rock arm ni pun tak boleh buat masuk. Jangan kata nak set tepek, rock arm tak boleh sumbat terus. Banyak faktor lah. Sebab tu kita minta hit. Kadang orang cakap, payah bang, orang lain boleh je bang buat cam tak minta hit. So order lah dekat dia. Sebab saya tak pandai bang. Jadi saya tak terror, tapi saya try. Macam tu lah. Sini hit dia. Lubang pelak pun dia tak buat lagi. Aduh, karam si walia tu. So ini adalah cam dia. Ni standard. Ni yang saya buat kat dia lah. Aku buat kat dia. Kamera ni macam tu. Ni kita panggil cam tidur terlentang. So kalau cam macam ni, yang ni cam ni overlap dia 15 je. 15. So adakah cam ni tak ada overlap terus? Sebab banyak orang pelik, cam tidur ni tak ada overlap ke bang? Tak payah buat bukit bar ke? Kalau tak buat bukit bar, mampus pecah je tu. Itu jaminan aku tu. Dia tidur bukan sebarangan dia tidur. Dia tidur sebab atas ratio dia, atas rock arm dia. Bila kita ubah rock arm, tengok profile cam, bentuk cam pun berubah. Sebab tu kita sarankan jangan pandai-pandai tukar. Jangan pandai-pandai nak tukar rock arm kalau kita tak buat cam. Macam ni pun tengok kita buat bentuk dia macam cam W125 semua ada bulan ni, kita wedding tu nampak buruk sikit tu. Belah sini lagi nampak lah. Dia tak bentuk macam ni. Sebab kita pakai rock arm bearing. Jadi kita buat cam bulat. Dulu aku panggil ni cam kupu-kupu malam. Macam kupu-kupu dah. Tidur terlentang kan. Kadang tengok bang, kalau saya nak pakai cam tidur ni macam mana bang? Cam tidur ni khas untuk orang yang takkan tanya soalan. Sebab apa dah? Jangan kata nak setting. Nak buat benda ni pun dah kena banyak akal dah. Selalu macam tu lah aku. Kalau tanya tu aku tak ni lah. Kadang kita tahu lah cam ni ratio tinggi-tinggi ni. Kecil anaknya ratio ni. Jadi bukan mudah agak lah. Okay, so itu bentuk cam. Sekarang ni kita akan dial cam ni. Let's go. Alright, so sekarang ni center sikit kamera sikit. Okay, cam ni aku dah buat masuk dalam ni. Dalam head ni lah. Cylinder head ni. Okay, korang nak tengok. Okay, so cam tu dah duduk dalam tu dah lah. Okay, dah duduk dalam tu. Sekarang kita akan mula mendial. Okay, jauh sikit. Okay, clear ke no? Kita akan mula mendial cam ni lah. So, seperti biasa, insyaAllah semoga aku isi komah buat benda ni. Aku akan tanda dekat piring. Walaupun waktu kedai aku tak tanda pun.
Tapi bila aku berkongsi, aku tak akan mengajak. Bila kata aku berkongsi dengan hampa, aku akan tunjuk benda ni supaya hampa tak lalui silap yang aku lalui dulu. So benda ni shortcut lah untuk hampa, sebab aku dah lalui hadap masalah ni dulu. So aku tak nak hampa hadap masalah yang sama macam aku, jadi aku buatlah benda ni. Dulu aku tak diajak pun macam ni, tapi aku buat untuk memudahkan lah untuk orang yang baru-baru die. Okey, tengok dari TDC pergi ke 90. Kalau pening kita buat macam ni. Dari TDC pergi ke 90 adalah ruangan kotak untuk exhaust close. Tapi bang, kat piring ada tulis. Betul, kat piring ada tulis. Dan ada juga kat piring yang tulis balik kat bawah. Waktu kelas dekat Johor Bahru sampai bukanlah bergaduh, kita tegang leher sikit lah kan. Piring salah chop. Piring je tak boleh guna bang. Boleh je. Kalau hampa faham apa hampa dial, mainlah piring nombor macam mana pun hampa boleh dial, insya-Allah. Okey. So dari sini dari TDC pergi ke 90 degree adalah ruangan untuk exhaust close. Okey, daripada 90 ke BDC, ruangan untuk exhaust open. Okey. Tadi pakai marker color biru. Sekarang ni aku nak pakai marker color hitam pula. Okey. Daripada BDC ke 90 ni pula adalah ruangan untuk intake close. Okey. So daripada 90 ke TDC ni adalah ruangan untuk intake open. Kat sini tulis. So piring ni tak problem lah. Ada piring yang problem, yang mana ada buat terbalik. Sudah gaduh tak boleh nak die. Sebenarnya boleh je, yang penting faham apa kita die. Okay, so bila kita nak die cam, kita akan ikut. Kita nak pusing kat mana? Pusing ke sini ke atau ke sini? Kita akan pusing ikut pusingan enjin tu sendiri. So enjin motor pusing arah lawan jam. So bila kita nak die, kita pasang setup semua set-set lah. Bawa meter cun-cun, center elok-elok, tak mau letak sengit-sengit, kan? Tak mau sengit-sengit. Lepas tu pula jarum ni pula kita letak atas retainer atau orang panggil setengah buff cap, bukan atas skru tepek. Skru tepek, kalau kita buat atas skru tepek ni tak boleh, dia ada clearance. Berapa tepek kita dia ada clearance kat situ balik. Kalau 10 lah dah akan lewat. So tepek pun kita letak dalam macam mana motor nak hidup. Aku ulang sekali lagi. Tepek bila nak die, macam mana motor nak hidup. Macam tu. Right? So lepas tu kita perlukan whiteboard dan marker. So ambil whiteboard, tulis dalam macam ni. O open, C close. IN untuk intake, EX untuk exhaust, ataupun IN ni minyak, EX ni api ataupun ni exhaust. Setengah panggil macam tu kan. Bal api, bal minyak, terpulanglah bagilah masing-masing. Okay, so bila kita nak dial, kita akan tengok meter, baru tengok piring. So bila berpusingnya meter lengkap satu pusingan penuh ataupun 1 mm untuk yang pakai meter digital, baru kita tengok nombor kat piring. Itu adalah tips untuk orang nak dial supaya tak pening. Okay, so kita akan mulakan. Tengok nombor exhaust dulu. Lupa lama tak buat video. First kali kita akan dapat data nombor exhaust open, nombor 2 kita dapat minyak open, nombor 3 kita dapat exhaust close. Last kali kita akan dapat nombor minyak close. Macam tu nombor dia. Maafkan saya lama tak buat video. Okay, so kita akan ambil nombor exhaust close dulu. So bila kita nak ambil exhaust close, kita fokus kat meter exhaust. Jangan peduli apa berlaku dekat meter minyak. Jangan peduli lagi. Lantak pergi kat dia. Okay, so jom kita mulakan. Bismillah. Okay, tengok saya pusing ke arah kiri ataupun lawan jam. Kita pusing, tengok meter dah berjalan. Okay, abaikan sampai cukup kosong ke kosong. Okay, let's say kalau lah kita katakan meter ni meter murah. Minta maaf cakap lah, kalau meter tu agak kurang berkualiti, itu bahasa lebih tepat lah. So aku tarik balik ayat meter murah tadi. Kalau meter hampa tu kurang berkualiti, hampa susah nak adjust. Bila hampa pusing ni, kan, dengan jarum-jarum berjalan, jadi senang je. Dekat mana dia duduk, kat situ hampa berhenti dah. Jadi cukup satu pusingan juga. Jangan bergaduh. Sebab ada orang yang yalah kurang berkemampuan sikit, tapi minat nak dial, minat nak belajar benda baru. So aku tabik spring lah. So, itu je lah aku beritahu. So kalau meter ni dekat 20, berhenti kat 20 juga. So dia tetap dapat satu pusingan. Bacaan dia tetap sama, tak ada masalah. Okay, so jom kita mula balik. Tengok meter exhaust bergerak satu pusingan. Pump, kita berhenti. Okay, kita tengok nombor dekat piring. So nombor dekat piring sekarang adalah plus minus 83. Okay, pandangan aku dapat 83. So aku tulis sini exhaust buka 83. Aku teruskan pusingan, aku akan dapat minyak buka. So aku terus tengok meter minyak. Meter exhaust ni aku lantak pergi kat dia lah. Dia nak pusing ke, dia nak apa ke, lantak kat dia. So kita tengok meter minyak. Tengok, okay, meter minyak berjalan. Tengok meter atas tu berjalan. Cukup satu pusingan. Okay, kita berhenti. So kita tengok nombor dekat piring ni berapa? Sorry, bukan 57 lah. Okay, ini adalah 47. So meter ni pun kena tengok betul-betul lah. Kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Ini 47 bukan 53. 53 di depan ni. Sini adalah 47.
45, 46, 47. Betul lah, lebih kurang lah tu. Lebih kurang 47. Dengan aku ada istilah lebih dan kurang. Plus minus, bahasa canggih sikit. Okey, lepas tu nombor 3 kita dapat apa? Exhaust close. So, kalau tengok tadi, waktu untuk membuka, aku biarkan meter pusing satu pusingan, baru aku berhenti. Sekarang, bila untuk menutup macam mana? Kita biarkan meter exhaust sampai habis berpusing. Tengok meter exhaust sampai habis. Okey, nampak tak? Dia berhenti bukan dekat kosong. Jadi macam mana? Tarik balik. Maknanya apa kat sini yang aku dapat adalah jarum tu aku letak tak setegak yang betul-betulnya. Secantiknya jarum tu, contoh kan valve duduk sengit lah ni kan. Jarum tu kena duduk tegak macam ni. Jarum drag gauge kita tu. Yang salah macam mana? Hampir letak macam ni. Bila spring ni turun, cam ni buka, dia tergelincir, terkeluar, hampir tembus sini. Tak boleh lah. So macam ni maknanya ada sikit-sikit lagi lah. Sengit aku letak sikit 8 degree ke condong ke apa. So dia tak berhenti kat kosong. Kalau hang letak cun-cun, dia akan berhenti balik kat kosong. So caranya tarik je lah, adjust balik bagi kosong. Okey, adjust balik. Okey, meter exhaust dah habis, reverse balik pusingan. Reverse balik pusingan. Okey, berhenti. Kita tengok nombor dekat piring. So dekat sini plus minus 12. Okey, 12. So tulislah 12 kat sini. Janganlah bergaduh. Berapa dapat nombor kat piring, itu yang hangpa tulis. Jangan bergaduh. Asal sang diecam dia besar-besar bapak semua, tak ada kecil-kecil anak. Sebab yang owner minta cam ni pun bukan kecil-kecil budak juga ni. Gila-gila kat ni. Okey. Lepas dapat exhaust tutup, kita akan dapat minyak tutup. So, teruskan balik pusingan macam biasa. Teruskan pusingan. Nampak jarum bah patah balik. Setengah orang pening tau. Macam ni kan. Okey, ni bah dah buka. Bah duk turun ni. Dia berhenti lama. Ni rokaan dengan cam duduk kat puncak cam tu. Okey, ni dia turun. Ni dia patah balik. Bang, dah patah balik bang. Pusing je. Ini valve naik balik. Dah turun tu naik balik lah. Sampai habis. Ni sikit lagi nampak. 0.2 je. Maknanya sikit je lagi saya ingat aku bubuh tu je lah. Tangan tak terror lagi, baru lagi belajar. Okey, untuk sebarang menutup, sama juga macam exhaust tutup ni. Kita kena reverse satu pusingan. Patah balik pusing. Patah balik. Dekat kosong juga. So kita tengok nombor dekat piring ni adalah 49. Okey. So lebih kurang 49 lah. Apa kita dapat? Kita tulis je lah. So nombor kita dapat sekarang ni 47, 49, 83, 12. So apa benda dengan nombor-nombor ni semua? Apa kejedahnya nombor ni? So kita akan bincang lebih lanjut di mana? Di whiteboard lebih besar. Kat mana? Situ. Sini dia whiteboard dah. Okey, jom. Alright, so tadi alhamdulillah kita dah dial cam tu dengan menggunakan marking yang cam dia standard lah kita panggil. Okey. So kita dapat data in buka 47, X tutup in tutup 49, X buka 83, X tutup 12. So apa yang berlaku kat sini? Nombor dia terlalu jauh. Sebab apa? Sebab kita ada nombor kat sini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 3 kali macam 35, 40, 45, 50. Sebab ada sampai 49, jadi aku letak kat situ 50 lah. Lepas tu kita ada kat sini 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Sebab kita dah sampai 83, so kita tambah lagi 85. So kat sini kita kena tambah jadi 55. Baru dapat pairing dia. Nampak tak tulisan kecil tu? Tolong tengok, dengar dan insyaAllah boleh cantik lah. So ini nombor apa? Ini adalah ruangan untuk in, open dan juga exclose, ataupun bahasa cantik dia overlap. Okay. Ini ruang dia lah. Okay. Sebelah ni pula nombor apa? Ini ruangan untuk in-close. Sini X open. Bahasa aku panggil RPM. Ni istilah aku ni istilah aku sajalah. Okey. Nampak Isa tak nampak lama tak buat video. Okey. So 47 in open kat mana? Kat bawah ni lebih kurang. 47 aku pakai warna biru Apa yang boleh nampak perbezaan 47 kat sini. In. Tutup 49, kita kata 50 lah. Okey, kat sini. Ni in punya loop lah. Exhaust
Buka dekat 83. 83 kat mana? Tengah-tengah ni. Ni 83. X. Close 12. So 12 kat mana? Kat sini. So, naik duduk sini. Ni pun X. So jauh kan? Kalau kita bulatkan kat sini pula. Huish, agak bulat kat situ. So, kita pecahkan sini. Sini adalah TDC, BDC. TDC kat sini ruangan kita panggil after top dead center, before bottom dead center, after bottom dead center, before top dead center. So let's say kita tengok kat sini piring tu, sini adalah ruangan. Sini kena pakai payah juga pakai color-color macam-macam ni. Tak apalah, untuk hampa faham aku buatlah. Open. Sini in close. Dan sini in open. Okey. Fokus kat sini ya. Fokus waktu sekarang ni. Kita ambil rumah minyak dulu. 47, buka 47. Contoh kita kata kat sini. 47 dah separuh daripada sini dah ni. So kat sini. Sini 47 degree. 49 close. Separuh dah ni. 49. Okey. Ezra buka 83 awal ni kat sini. Tutup 12 awal juga kat sini. Dah ada dah. Okey. So, kat sini nampak semakin Allahu Akbar. Semakin jelas ha? Semakin jelas, aku harap hampa semakin jelas, semakin nampak. Maafkan aku kalau lighting tak berapa. Aku cuba sedaya upaya tambah lampu kat sini. Okey, semakin jelas. Okey. Kalau tak cukup jelas lagi, kita tambah lagi yang satu lagi. Ini adalah kita panggil silinder blok kita tu. Okey. Aku pakai warna biru dulu lah. Sewaktu lejang mampatan piston dari bawah, ni piston lah, akan naik ke atas. Okey, nak cerita masalah game ni sekarang ni. Piston dari bawah naik ke atas. Kita kata minyak tutup lah. Sewaktu lejang mampatan minyak tutup, betul? Dekat sekolah kita belajar piston dari bawah naik ke atas dikenali sebagai lejang mampatan. Okey. 49 ni. Okey, dekat blok ni kita ni ada nombor. Setiap lejang, setiap serut, contoh serut kita 50 mm. Okey. Dari bawah ke atas ni 180 degree. So dekat mana yang nombor 49 ni? Tu nombor minyak tutup. Waktu kita pijak nak start motor engkor tu kan kita rasa ketat tu. Kan kita rasa ketat kan. Ketat tu waktu tu lah valve betul-betul tutup. Okey, sekarang ni dekat mana berlaku? Kalau contoh kita kata 49. 49 cincai lah. Separuh lah contoh. 49 degree. Kan tak sebut contoh Gendi Syiam ngamuk pula kan. Aduh, kelam kabut kan. Okey, 49 degree dekat sini. Sebelum piston sampai sini, banyak lejang dia nak lalui. Banyak benda nak dimampatkan. Let's say kita letak contoh motor ni kalau 49 dalam 50 degree lah, CR 12. Okey. Banyak benda yang dia nak mampatkan. Panjang luas. Okey, lepas tu 83 degree. Lepas berlaku lejang mampatan, lejang bakar. Okey, lepas lejang bakar sama agak dah separuh serut. Sini. Lepas lejang bakar, piston dari atas nak tolak ke bawah. Betul? Ke dari bawah naik ke atas lejang bakar. Lejang bakar, pom, spark terbakar, piston dari bawah ke atas. Silap, dari atas ke bawah. Aku pernah terbalik dah. Dari atas ke bawah, so piston kat sini. Dari bawah ke atas, piston dari bawah ke atas tu bukan senang-senang nak turun. Bukan senang-senang walaupun dipaksa oleh hasil pembakaran dari campuran udara, minyak dan spark tu. Bukan senang-senang boleh turun sebab dalam kebuk pembakaran kita tu tak ada sebarang kebocoran. Sebab waktu ni valve tutup. Waktu lejang bakar, valve tutup. Dua-dua tutup. Kalau buka, bocor. Tu yang saya minta lekat kadang-kadang tu. So, bila piston turun dari atas ke bawah, ni ketat tau, padat. Macam sering. Aku selalu sebut sering tapi aku tak standby sering bulan sekali. Macam sering. Sering doktor tu. Kan? Bila kita dari atas ni kita tutup lubang dengan jari. Tutup dengan jari. Kita tekan ni, dia punya apa tu, kita tekan, senang-senang tak boleh turun. Tak? Sebab apa? Mampatan. Sebab kat sini tak ada kebocoran. Betul. Sama juga berlaku dengan piston sekarang lepas lejang bakar. So macam mana dia nak tenang ke bawah dengan cepat? Valve perlu buka dengan cepat. Bila kita buka tangan kita ni, pelepas, senang lah kita tolak. So sekarang ni berlaku kat sini 83, contoh kita kata kat sini.
Contoh ni aku tak kira secara actual lah. Bukan actual, sorry, advertise lah. Ni actual, real. Kita ambil kiraan 1mm. Aku tak mau borak RAM semua. Sebab 1mm pun pening lagi, tak guna aku nak borak RAM semua tu. RAM flank lah apa semua, tak mau. Aku nak orang faham je. Motif buat video untuk orang faham. So 83, tengok sini ya. Sini 12. Okay, pom normal lah. Kalau 49 kita 50 degree, CR kita buat 12. Okay, yang 54 kan tinggi. Turbo pum, terus turun. Maksudnya piston sekejap sangat terus dapat turun. Jadi kita kata motor tu power lah. Betul, motor tu power. Dan motor tu akan hanya dapat pick up. Sebab bila terlampau cepat, torque akan naik tetapi RPM akan mati. Secara automatik. Memang ini adalah hukum sebatang cam. Basic dah. Banyak pun boleh ubah. Sebab modify ni banyak boleh ubah. Akai masing-masing, pengalaman masing-masing. Tapi secara basic dah, itu yang akan berlaku. Kalau sini 50, sini 83, motor akan berlaku pick up yang cepat tapi RPM tak ada. RPM akan mati. RPM akan mati. Ni secara basic. Selalunya memang dua nombor ni sangat-sangat penting. Sebab tu dua nombor ni secantiknya jangan terlalu jauh, sepadan. Tak apa. Dia jadi macam tu. Terus sekarang ni nombor ni apa kita nak buat? Wish. Aku lama tak buat video sampai duster aku pun hilang. Gila-gila tu. Aduh. Ni kain buruk pun kain buruk lah. So, nombor ni apa kita nak buat? Maksud cam ni tak bagus ke? Tak. Kita tak kata cam ni tak bagus. Cam ni insya-Allah bagus, bermanfaat dekat owner dia nanti. Jadi kita kena faham lah apa yang kita nak kena buat. Okey? Sebab orang selalu cam ni tak bagus bang, cam ni tak bagus. Tak mahu bila dah belajar dari cam macam ni, beli cam dah, cam ni tak bagus, cam ni tak bagus. Salah. Semua cam bagus. Bila kita belajar pasal cam ni, aku percaya orang yang belajar pasal cam ni, dia seorang yang berfikiran terbuka, sanggup menerima kekurangan diri. So, bila cam macam ni, hang kena setting macam ni. Cam macam A, hang setting macam A. Jangan cam macam A, hang nak setting cara hang, cara C. Lepas tu tak dapat laju, hang kata macam biasa cam yang dipersalahkan. Set mirror tak salah. Cam yang salah. Tu normal. So, bila kita faham, semakin kita belajar pasal cam ni, semakin kita faham, insya-Allah, semakin kita faham pasal cam, semakin kita rendah diri. Bukan kita semakin, cam ni tak pandai, cam ni tak pandai. Kau pandai buat cam sendiri ya. Bagi orang setting. Bila orang boleh setting tak? Bila orang tak boleh setting, macam biasa cam dipersalahkan. Okey? So, nombor ni kita nak kena buat apa? Nombor ni macam biasa, sebelum kita nak buat formula kiraan dah, kita tambah dulu. 47 tambah 49. Berapa 47 tambah 9? 47 tambah 49. 7 tambah 9 6. 16. So sini 96. 83 tambah 12 95. Kita tambah dulu nombor ni. Ini aku panggil TD, total duration. Ni aku panggil duration. Ni istilah aku. So ada orang, sang kami belajar orang panggil ni degree sang. Kenapa orang panggil duration? Aku kebiasaan aku dah. Memang itu panggilan aku. Sebab bagi aku mudah je benda ni. La musyahata fi istilah. So ulama fiqh kata tak payah gaduh lah pasal istilah. Tak perlu bergaduh. Al-amru bil musamayan la bil asma. Yang penting hang tengok apa dia kata. Hang jangan ada petikai apa dia kata. Faham tak? Bila aku kata ni duration, ini panggilan aku. So aku pun bila jumpa dengan orang, aku faham dia panggil ni degree dah. Aku tak pula nak bergaduh dengan depa, nak betul dengan depa dak pun. Yang penting faham apa dia buat. Itu paling penting. Tak perlu nak gaduh dengan istilah-istilah. Ni aku cakap sebab banyak bergaduh dah benda ni aku tengok pun. So orang duk beritahu aku, mengadu kat aku, semua bercerita, orang telefon kadang, orang WhatsApp lah. So tak payah bergaduh lah pasal istilah. Sudah-sudah lah tu nak bergaduh. Okay? So first kali tambah dulu. 47 tambah 49 dapat 96, 83 tambah 12 tambah 95. Kenapa tambah sang? Jangan tanya kenapa dulu. Tengok dulu apa aku nak buat. Tengok dulu apa nak buat. Untuk yang dah selalu tengok video dah gelak je. Satgi ada lah jalan kira. So sama juga. First kali aku akan buat nombor enclose tambah dengan X open sama dengan A. Okay, A bahagi 2 sama dengan B. Total duration in tolak B sama dengan C. Total duration X tolak B sama dengan D. Dah belajar ABCD pula kat sini kan. So untuk apa benda ni? Untuk kat sini kita akan letak sini B, sini C, sini D. Ni ruangan barulah untuk kita. So kalau kat sini, kat mana? Sini lah B dah. B, C, D. Okay. So kalau tengok enclose tambah X open, berapa? So kita boleh tulis kat sini kalau rajin 49 tambah 83. So kita kira kat sini. Tak apa, whiteboard besar alhamdulillah. 9 tambah 3, 12, 2, naik 1, 8, 90, 11, 13, 1, 32. Betul 132. 132 lah nombor dah. So kat sini 132. So A ni adalah 132.
Okey, 132 kita kat sini 132 bahagi 2. 132 bahagi 2. Berapa kita akan dapat? Kita akan dapat 120 60. 130 dapat 65. Tambah ni jadi 66 lah. Kita akan dapat 66. Okey. So 66 pula total ratio ini berapa? 96. Tulis sini 96. 96 tolak 66. Confirm lah jawapan dia 30. So kat sini pula 95 tolak 66. So jawapan dia kita akan dapat lebih kurang 29. Lebih kurang macam tu lah. 29. Okey. Tak lagi tengok lah betul tak betul. Aku pun kadang-kadang bukan betul sangat ke pun. Right, so dekat sini kita letaklah nombor dah. Dekat kolom ni. Ni guna dia. Letak sini 66. Sini 30. Sini 29. So nampak tak? Daripada nombor macam ni, kita sekarang ni pergi ke sini tau. Sini 30. Sini 66, bawah ni je. Sini 66, sama lagi. Sini 29 pun kita boleh kata sama lagi. So duduk kat sini. Mudah dia pergi. So kalau dekat sini pula, kalau dekat lejang tu pula, samalah. Contoh 66, kita letak contoh lah. Saya kata contoh 13.5. So piston longgar naik sini dimanfaatkan banyak ni. Piston bakar keluar awal 65. So sama. Kompres yang diperlukan sama. Kalau tadi 83, siap perlu tinggi gila-gila. Dekat sini siap perlu rendah je. So kalau dekat sini pun letak contoh kata 13.5, kalau 83 ni ikut reading standard dah, siap nak letak berapa? 15 mungkin. Sebab apa kena letak 15? Sebab bila kat sini 83, belakang pun kena 83, apa cantik, betul tak? Dia jadi macam tu. Sebab apa siap kena tinggi? Sebab piston tutup terlalu lewat sampai memerlukan siar yang tinggi untuk menghidupkan tenaga motor tu. Kalau minyak tutup 80, buka pun 80 exhaust, siar hang letak 9, mati motor tu. Nak hidup pun tak tahu jadi macam mana. Nak berjalan pun tak tahu nak jadi macam mana. Dia perlukan kompres yang tinggi. Baru dia nak cover untuk hujung RPM. Sebab dia dah tutup terlalu sikit. Terlalu sikit, buka tutup tu pula cepat. Kompres ni sikit je. Tu yang orang duk panggil apa? Dynamic compression ratio. Ni bawah 80 kat sini. Kalau dynamic compression ratio maybe pergi 120. Mana tahu. Sebab aku tak gemar nak tunjuk dynamic compression ratio sebab takut orang sesat. Banyak orang sesat. Aku pernah ajar dan banyak orang sesat. Dia orang cakap cam ni tak bagus, cam ni tak bagus. Sebab apa? Sebab DCR tak tepat macam yang kami nak. Edit lah cam tu. Kena edit ke sang? Orang yang kira DCR, yang kira sampai setahap DCR, sewajibnya aku cakap terang, kena pandai edit cam. Kalau hampa tak erti edit cam, hampa akan buang je cam tu. Hampa akan kata semua cam yang ada dekat pasaran semuanya tak betul, tak bagus. Bukan cam tu tak bagus. Kena check balik. Tak nak. Sebab kita makin kita belajar pasal cam ni, kita makin kenal kesalahan diri sendiri. So sekarang ni ini adalah nombor dia yang kita nak pakai. Okay, so ni kita nak ubah marking ni. So sekarang ni kita nak ubah macam mana? Waktu tu lah kita pakai adjustable cam gear. Sekarang zaman dah mudah pakai adjustable cam gear. Maknanya bila dah die dapat elok nombor, hang nak buka servis head blow hang, cam gear tu cabut 2 skru je. Skru yang boleh buatkan cam gear tu bergerak, jangan buka. Jadi tak perlu die dah. Die sekali cukup. Cukup dah, sekali cukup dah. Melainkan kalau hang overhaul tukar rod, mana cam gear bawah kat granite tu pun hang dah buka, waktu tu kena die lah. Sebab ubah sikit situ dia lari banyak. Sebab ratio dia 2:1. So banyak lari. Macam tu saja, okey. Jom kita nak ubah cam ni. So kita akan die balik, ambil data lengkap sekali lift valve segala benda mak nenek tu lah. Okey, jom. Alright, so sekarang ni aku dah pasang adjustable cam gear. Allah, teng-teng ni lah barang-barang nak sangkut apa semua. Okey, aku dah pasang adjustable cam gear. Adjustable cam gear tu bang, cam gear yang kita boleh adjust. Tu bahasa Melayu dia. So bila kita nak ubah macam biasa, kita akan pakai cam gear ni. Dulu tak ada cam gear, kita korek tau. Bila korek tu, bila buka makin lari lah. Macam tu lah. Okay, so kalau siapa yang perasan, pada mula-mula tadi aku marking ke bawah satu mata. Sekarang ni kenapa naik satu mata? Okay, ada sebab dia. Sebab dia, pertama nombor asal kita tadi 49, sekarang ni nak pakai 66. So dia lewat ke belakang. Kita nak melambatkan dia. Jadi kita boleh lompat terus satu gigi. Tu tabiat aku. Kalau nak ubah dalam 15 degree, aku lompat satu gigi terus. Ikut jenis motor. Ada motor yang tak perlu, ada motor yang perlu. Tu macam mana saya nak tahu? Try lah sendiri ubah satu gigi berapa degree. Macam tu untuk memudahkan. Taklah terlalu banyak sangat kita ubah ni. Dan kalau nak tahu dulu bila ada cam gear ni pun, bila kita pasang, macam contoh kita ubah satu gigi, lepas tu yang ni pun kita
buka-buka, bila customer service kat luar, orang tak apa tahu, dia orang buka semua skru ni, pisang tu jawapan dia albananana. Customer motor pun memang awak terlihat dia cakap. So bila dia datang balik, kita just dye balik lah, dan upah kita ambil jugalah. Tapi waktu tu just dye dia murah dah, taklah semahal mula-mula. Kita pun ada hati perut juga, bukannya semata-mata nak cari duit, kita pun nak cari kawan juga. Okay, bila contoh kita dapat 9, 50, kita nak kena 5, 66, kita tak nak 5. Bila nombor ni lebih besar daripada nombor yang asal, makin ni kita boleh ke belakang terus, ke atas terus. Aku tak suka sebut istilah advance retard sebab nanti bergaduh dengan generator. Generator pusingan dia ke kanan, kita motor ke kiri, logik lah advance retard kita terbalik. Jadi untuk mengelakkan sebarang pergaduhan yang bodoh dan sia-sia, aku tak suka sebut. Aku sebut atas bawah, settle masalah. Okay, so kat sini kita akan dah balik lah. So kita akan tengok nombor minyak buka, exhaust buka berapa. Kita kena beri tegang. Timing chain semua elok, jangan kenduk-kenduk. Tepek kita tengok, okay, ngam. Kita dial. Exhaust buka apa sekarang ni nombor? Kita dapat exhaust buka 64 lebih kurang tu. Kita tulis dekat sini 64. Aku memang ambil nombor minyak buka, exhaust buka dengan minyak tutup dulu. 60 jauh ni. 68 ni, 68. Okey, sekarang ni kena ubah lagi makin ni. Sebab kita nak 66. Exhaust pun 64, 68 nampak jauh tu. So kita ke depan sikit. Sikit je ni. Ketuk lah kadang-kadang. Kadang-kadang ketuk beria. Lalas haran nombor tak berubah. Tengok aku baru kata. Wak nak betul. Sabar. Nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Banyak orang pakai buah tu kat TikTok. Okey, cun 66. Alhamdulillah, tengok. Bila kita bersabar, kita berusaha, insya-Allah kejayaan tu akan datang. Yang takkan datang waktu bila kita tak usaha, kita tak mencuba, kita cuma berdoa. Kita terus meletakkan pada Tuhan. Cara tu salah. Rezeki tu takkan datang bergolek. Hang kena usaha. Okey. Tengok sini pun nombor masih dekat-dekat 65, 66 boleh tu. So minyak sini dapat 66, exhaust kita dapat 65. Mana pi 1 degree lah aku pun tak tahu lah. Okey, lepas tu kita terus pusing macam biasa. Kita akan ambil nombor minyak buka lah. 30. 30. Exhaust tutup. Reverse satu pusingan. 29. Hilang 1 degree. Hilang pergi mana? I don't know lah. Okay, so lepas ni kita akan ambil nombor overlap lift dengan lift bar. Overlap lift ni tang mana ni? Tang 2 ni. Tang 2 ni. Berlaku pertindihan. Sewaktu penghujung lejang buang, piston ni atas, buang asap, nak mula lejang masukkan, dia ada sweet point tu yang mana exhaust dengan minyak dua-dua bertemu. Buka. Dekat TDC lah piston paling atas. Sebab tu pocket valve buat waktu piston duduk kat atas. Sebab tu kadang orang kata, lift valve 9, pocket valve nak buat dalam mana bang? Sebab dia pun tahu kalau lift valve 9 pocket valve kena buat sebab overlap pun mesti kena dalam tarik mungkin 3 mm, 2 something, 2 lebih ke 3 mm. Tak boleh ke bang buat lift 9 bang, saya nak cam tinggi-tingginya bang, tapi overlap tak hebat. Boleh, kita akan buat macam mana tau, 66, 65 kan, sini kosong. Tapi motor memang mati lah. RPM memang tak ada terus kata, tak boleh. Hukum basic cam tu dah lari. So anda sesat dalam kesesatan dekat situ. So tak boleh. Okay, so kita akan ambil overlap lift untuk minyak tu. Okay, kita akan ambil, kita bagi meter kosong, kita tengok meter minyak bergerak, kita terus ambil angka 1 mm, aku tangan letak dekat kosong. 2 mm sampai tangan kena ni baru berhenti. So kita dapat 2.93 something lah. 2.9123, 2.93 lah. Nampak canggih sikit bila kita kira dengan detail ni orang cakap. Lepas tu kita pergi dekat exhaust. Exhaust kita tengok agak 1 mm, kira lah 2 mm sampai ke kosong lah kan. Exhaust rendah sikit lah. Dekat sini exhaust kita dapat 2.9. Ok, lift valve pula penatang apa kan? LV dah macam bag dah, bukan lift valve. Maksudnya berapa ketinggian maksimum valve kita buka, valve minyak buka, exhaust buka, dan kedudukan valve buka kawasan sini. Sini ke bawah. Jadi tak kena pun valve.
Setengah orang tu bila sangkut bukit valve rendahkan cam. Tak, bukan rendahkan cam. Overlap tu kita rendahkan, bukan ketinggian maksimum valve ni membuka kita akan rendahkan. So tu salah lah. So sekarang ni kita akan ambil exhaust dulu. Kita tengok berapa ketinggian dia. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wey, 7,5 pun dah gila ni. 8. Oh, this is gonna not stop. 9. Habis. 9.12. Exhaust 9.12. Ketinggian dia. Tinggi tak sang? Tinggi. Untuk ESP. LC ni, budak LC tengok, budak Y tengok, biasa lah, 9. Okay, kita tengok minyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9.58. 9.5, lebih kurang lah. 9.58. Tak sampai 9.6 gitu. Tinggi ke 9.58 ni bang? Kalau nak tahu tinggi-tinggi, kau cuba dan aku doakan supaya enjin dah mampu bertahan. Okey, jom kita pergi buat usaha untuk aku cerita kat malah nombor-nombor ni, overlap ni dengan lift valve ni, apa hukum-hukum dia dari segi pandangan peribadi aku. Jom. Alright, so sekarang ni kita dah ubah marking cam tu tadi. Kita dapat nombor 30, 66, 65, 29. So ini untuk open, sini close, sini intake, sini exhaust. Okey, total duration adalah jumlah buka tutup tambah. So total duration ini kita dapat sebanyak 96 untuk intake dan juga 94. Hilang 1 degree tadi. Tak tahu gugur di medan perang mungkin. Okey, lepas tu kita ada degree. Degree ni yang orang duk bual tak habis ni. Berapa degree game kau? Berapa degree game kau? Maksudnya berapa lama game kau tu buka? Kan? Ada spek yang kita perlukan, nafas yang panjang. Bila nafas panjang, cam degree besar lah. Kan? Contohnya piston besar. Contohnya piston LC65 pakai heat 1922. Waktu tu 20 degree cam yang besar. Sebab apa? Sebab sini tekanan tinggi, nak lepaskan tekanan hasil daripada kuasa yang piston besar ni, dia kena buka valve besar. Tapi sebab dia bajet tak bercukup kan, sebab duit KWSP tak turun lagi, jadi dia order cam besar-besar. Contoh besar tu bermula dari 270 dan ke atas. Itu dah mula besar. Kalau 250 tu tak berapa besar. Untuk sesetengah motor 4 valve 250 standard body. Untuk ESP dah mula agak besar 250 tu. Dia ikut karakter enjin tu juga sebenarnya. Over square, under square, type enjin semua tu adalah istilah-istilah aku sendiri tu kan. Okey, berapa degree game ni? Total duration 96. So nak dapat degree adalah total duration tambah dengan 180. So kita akan dapat ni 276 degree. Yang ni pula 274 degree. Beza hanya 2 degree. Pandai. Sebab apa? Hampa tolak lah kat sini. Nak lompat 2, 7, kosong, sini kosong. 2 degree saja perbezaan dia. Okey. Lepas tu kita dapat overlap lift. Apa itu overlap? Penghujung lejang buang, permulaan lejang masukkan. Waktu valve dua-dua buka. Waktu ni nak kena buat bukit valve. So kita dapat minyak setinggi 2 point, mana buat kecil tu? Okey, 2.93 hampir 9 mm, exhaust 2.9. Sikit lagi nak 3 mm. So waktu tu je nak kalau kita letak head paras tu, valve tu terkeluar. Valve tu terkeluar. Inilah overlap. Bila hampa letak cam dalam head, hampa pusing ke player tengok valve terbuka dua-dua tu, itu adalah overlap. Okey. Lepas tu kita pergi dekat LV, lift valve. Ini adalah lift valve. Berapa ketinggian maksimum valve membuka. So minyak kita dapat tinggi 9.58, exhaust 9.12 something lebih kurang. Betul? 9.12 alhamdulillah tepat. Okey, 9.12. So ini adalah data tak berapa lengkap untuk cam ni lah. Aku tak nak dah buat kiraan panjang-panjang tu. NONI sebab orang tak faham. So dulu aku pun mabuk cuba nak berkongsi semua benda dengan orang. Akhirnya orang semakin pening. So aku tak nak orang pening, aku nak orang faham. Kita tunjuk yang betul-betul basic yang sewajibnya hampa tahu lah. So 9.58 tinggi. Okay, first kali kita tengok kat sini ya. Mana aku punya ruler pembaris aku nak tunjuk. Tak ada pula dah, tak apalah. Okay, tengok 276. 276 ni nombor yang sangat besar untuk cam ni. So apa aku buat sebesar ni? Sebab first kali head tu valve size 36. Dan orang yang nak pakai ni bukan orang biasa, sebab ni head standard dia buat sendiri, dia ada machine shop. Aku tak nak beritahu nama sebab menjaga kerahsiaan bagi pelanggan aku. Dia pakai piston confirm 60 ataupun ke atas. Dan grain sub confirm jack. Kalau grain sub tak jack pakai piston 60, pakai head 36, pakai cam ni, aku garanti mati terus orang tu. Tak lepas nak setting babe, tak lepas nak setting babe. Okey, lepas tu sebab ESP lepas tu
kalau kita pakai macam ni, piston 60 aku bagikan 210 degree ya, senang. Lagi senang untuk setting. Sebab tenaga tak cukup. Tenaga hasil kat piston saja, stroke tak ada. Sebab tu bila orang dah jet gila-gila, maksimum pasal lebah-lebah tu, aku bagilah cam yang sebesar macam ni untuk sebab apa? Sebab tenaga dia dah tinggi. Contoh piston dia 60, stroke dia pun 65. Contoh. Power dah kuat. Kat mana nak keluar? Valve dah besar, tak cukup power lagi. Hantam cam besar. Itu cara dia. Kedua, kita tengok overlap. Overlap yang besar akan menghasilkan, overlap yang besar dan tinggi akan menghasilkan torque yang mual ataupun nampak tak? Torque yang mual ataupun kita kata motor tu lembab bawah terlembab. Kalau gerah dyno tu dia jatuh, baru nak naik, macam tu. Tapi sebab piston spek besar, semua besar, tenaga pun kuat, so hilang penyakit tu. Dan ini diperlukan untuk menyalurkan tenaga. Nak bagi panjang kita tu, oh lama tak buat bunyi kan, baru boleh kena dengan motor, kena dengan keperluan enjin. Jangan lepas tengok video ni kan, piston 53, sound saya nak cam macam sound buat tu yang baru ni, gila-gila saya tengok, saya dah gila-gila kan. Tak boleh lah. Waktu tu aku yang gila layahan pula. Abang sangkut bang, semua sangkut. Sebab buat cam ni pun bukan macam tu je aku buat. Aku pun banyak benda ke hotel juga. Alhamdulillah owner pun banyak bantu, dia dah hotel banyak dan aku topak sikit-sikit je bagi lepas juga cam tu. Okay, lepas tu ketinggian dia pula 9.58. Ya Allah sang, kau ni waras tak waras. 9.12 tinggi. Sebab apa aku buat tinggi? Sebab nak tarik tenaga cam degree besar ni, nak jeritkan dia, nak bagi dia kering. Sekarang ni basah, bahasa aku ni basah ni. Nak keringkan kat mana? Aku keringkan kat sini. Ni fahaman ataupun istilah aku lah. Macam aku cakap ni, jangan bergaduh tentang istilah, okey? Sebab tu aku perlukan tinggi ni cam. Dan apa lagi cara benda yang aku bantu untuk motor ni cepat? Aku tukar rocker arm. Oh, dah mana nak conteng ni? Aku tukar rocker arm. Oh, sama masuk rocker arm bearing? Tak. Rocker arm kita tukar bukan semata-mata sebab bearing ataupun slipper. Yang rocker arm biasa tu, rocker arm biasa tu slipper, satu lagi ada bearing. Bukan semata-mata sebab fizikal kita tengok ni, tak. Memang benda ni ada membantu, ada persen dia. Tetapi sebenar-benarnya yang orang duk gila tukar rocker arm ni adalah ratio. Setiap rocker arm ada ratio. Kita mula dengan 1.07. Lepas tu kita ada 1.17, 1.27, 1.32, 1.4, 1.5. Dan cam ni aku pakai ratio 1.5. Maksudnya apa? Kalau lift cam tolak valve 6, kalau ratio kita 1.07, lebih kurang cincai kita kata 6 tolak 6, kita akan dapat 6 lah, senang kata 6 ni 0.07 ni aku tak mau pening lah kira, buat je lah 1.0 senang. Lift cam naik 6, masuk rocker arm, keluar valve 6, betul? Tapi kalau 1.5, 6 dia akan keluar jadi 9. Dia lebih cepat. Sini bukit 6, keluar 6. Sini bukit 6, keluar 9. Kalau ini 9, keluar 9. Mana lagi cepat nak lalu? Mesti naik 6, keluar 9. Hang pun mesti nak macam tu. Kerja 2 minggu, dapat gaji sebulan. Semua nak macam tu. Tak ada yang orang nak kerja, saya nak kerja sebulan bos. Bos kata kau kerja 2 minggu, aku bayar gaji sebulan. Tak nak bos. Saya nak kerja sebulan, dapat gaji sebulan. Boleh pegang dahi lah. Aku rasa demam kot rasanya orang macam tu kan. Kita bantu lagi dengan rocker arm ratio yang tinggi. 1.5 ni tinggi, cepat. Ini cepat. Sebab kita nak bantu keringkan lagi degree ni. Kita nak bantu keringkan lagi degree sebesar ni. Dan kalau hampa tengok cam tadi, kita kata overlap. Okey, kalau bentuk cam biasa macam ni bentuk dah. Macam ni kalau tadi contoh overlap dia 15 degree, 15 degree. 30 degree lah, setengah orang panggil macam ni, dia akan kira dua-dua 30 degree. Okey. Cam aku sekarang ni apa? Terlentang macam ni lah. Tapi 59 degree. Lagi banyak pada ini. Sebab apa? Sebab rocker arm ratio. Dan juga fizikal rocker arm sendiri. Bila kita tukar rocker arm, cam pun kena ubah. Bayangkan dah terlentang macam ni pun 59. Kalau aku main masuk je rocker arm tu dekat cam biasa, tak ubah cam apa segala bana tu, berapa jadi kat sini? Kemungkinan jadi 180 degree. Cincai lah contoh-contoh. Dan macam ni pun hang nak start motor pun tak boleh sebab overlap sangkut terus. Nombor belakang kosong. Silat-silat negatif. Sebab tu bila kita tukar cam, kita kena tukar rocker arm, kita kena tukar cam. Macam tu cara dia. Kalau siapa tak percaya, dipersilakan cam ESPI sender ke, cam racing apa tengah pakai sekarang ke, motor ESPI ke, motor apa pun, hampa tukarlah rocker arm ratio lebih tinggi. Contoh ESPI, hampa tukar dengan legenda 110 ke, Chris 110 ke. Nak tamat pakai rocker legenda 110. Try tengok apa berlaku kat motor tu. Jangan start motor. Aku cakap siap-siap, jangan start motor, masuk rocker arm dalam head, pusing je pakai plier cam tu. Tengok apa berlaku kat situ. Jangan start motor. Kalau hampa tak percaya kat aku, silakan start motor hampa. Okey?
So ini cara kita nak bantu enjin tu supaya berjalan lebih cepat dan lebih kering supaya dapat peak power yang tinggi. Itu cara dia. Itu cara dia. Kita bantu dengan lift yang tinggi, rokaan ratio lagi kita main. Lepas tu dia enjin jet stroke lagi pasal lebana tu. So jadi motor ni laju gila babi sang. Tak juga. Semuanya atas setting. Aku cuma bantu takat ni saja. Lebih hampa cari. Setengah orang bila buat kering asal ikat mati. Bang saya nak tukar tayar bang. Tayar apa saya nak pakai bang? Janganlah macam tu. Aku pun tak ada nak layan semua orang kan. So aku cuma boleh buat bantu takat ni lah orang ni pun. Kalau lebih-lebih minta maaf tak ada lah. Aku tak ada upaya lah untuk semua benda tu. So ini adalah data cam, rokaan ratio, pakai Honda Dash yang aku buat. So ini adalah penutup segala kompilasi cam yang aku dah buat sebelum ni tentang ESPy. Kalau orang tahit yang Pak Abah tu, insyaAllah aku buat kalau aku rajin, dan aku rajin juga sebenarnya. Taklah malas sangat walaupun muka nampak pemalas. Tapi owner tu lah sendiri boleh tunggu ke tak? Kadang orang nak cepat lah bang buat cam bang. Takkan seminggu tak siap. Dekat aku ada head yang dah 4-5 bulan pun ada. Sebab nak buat cam pelik-pelik ni kita perlukan mood yang cantik. Sebab yalah aku manual, aku bukan pakai komputer. Tekan-tekan je tak, mood tak apa cantik aku pun stop. Sebab buang cam ni pun yang ke berapa boleh jadi. Kat aku ada head Honda Dash berapa bulan dah, 5 batang dah cam buang. Selalu kalau macam tu kita tak charge tinggi pun, yang buang tu salah kita lah, bukan salah owner. Kita tak perlu charge kat customer pun yang tu. Kita charge yang jadi, yang tak jadi lantak lah. Tu kebodohan sendirilah. Itu adalah yuran yang siapa pun yang buat benda ni kena bayar. Untuk kita tak kata pandai, cuma maju lebih sikit. Itu saja. Okay, so aku harap video aku ni bermanfaat kepada hampa. Untuk yang nak cuba-cuba tukar rokaan tu, kena fikir lah pasal cam hampa pun kena ubah. Jangan main tukar-tukar rokaan. Dan kepada owner, terima kasih sebab sanggup tinggal hit hang kat aku punya lama. Ramai pun tanya aku bila ada orang hantar hit. Projek yang aku nak buat, alhamdulillah aku buat. Dan bolehlah aku kongsi video ni dekat YouTube channel aku yang berhabuk sikit, bersawang lama tak buat video kan. Sibuk sikit sekarang ni. Okay, so aku ucapkan terima kasih kat hampa yang tengok pada mula sampai habis. Video aku mudah. Iklan hampa nak skip, aku tak marah. Tapi video jangan skip. Sebab bila hampa skip video, hampa terlepas poin-poin penting yang cuba aku terangkan. Lepas tu hampa akan buat fahaman sendiri dan hampa akan kata kami tengok pada YouTube sang. So tak maulah macam tu. Sebab walaupun hampa tengok penuh pun aku tak boleh buat yang hampa faham apa yang aku cuba fahamkan. Sebab pemahaman kita berbeza. So kena ulang banyak tengok video aku. InsyaAllah aku harapkan segala video yang aku share kat hampa memberi manfaat untuk hampa, dan insyaAllah dapat manfaat kat aku bila aku pejam mata. Itu saja. Okay, so sebarang idea next video yang mungkin lagi lambat aku buat, hampa boleh komen dekat bawah nak video yang menarik sikit-sikit. Tapi janganlah minta buat video prank lah, apalah. Aku tak berminat nak buat video macam tu. So aku buat siap-siap lah. Aku cuma harap ni lah tempat aku buat video. InsyaAllah semoga aku isi komah dan tak lari terpesong daripada jauh apa matlamat aku tujuan aku buat video. Okay, itu saja daripada aku untuk apa semua. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.